Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jemaah sekalian dan perempuan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-6, yang mana ayat yang sebelum ini Allah menyebutkan tentang perumpamaan bagi golongan Yahudi yang tidak mahu mengambil manfaat daripada kitab Taurat. InsyaAllah dalam pentafsiran ayat ke-6 ini kita akan menyebutkan beberapa ciri orang Yahudi di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Terjemahan ayat. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah perintah daripada Allah kepada Nabi supaya menyebutkan kepada orang Yahudi di Madinah, wahai orang Yahudi. Dalam ayat ini Allah menggunakan ungkapan hadu yang merujuk kepada orang Yahudi. Jika kamu menganggap bahawa kamu sahaja orang yang Allah kasih, orang lain Allah tidak kasih, maka harapkanlah kematian kamu jika kamu orang yang benar. Jadi orang Yahudi ini, mereka menganggap mereka ini adalah manusia pilihan Allah yang Allah Ta'ala kasih. Maka Allah cabar kepada mereka, kalau mereka ini Allah kasih, maka mintalah mati jika benar dakwaan mereka itu. Baik, tuan-tuan, kalau kita cari dalam Al-Quran, boleh rujuk nota yang Yahudi dalam Quran. Dalam Al-Quran, lafaz Yahudi, maksudnya kalau kita nak cari perkataan Yahudi di dalam Al-Quran, kita akan menemukan sebanyak 8 kali perkataan Yahudi itu. Cuma Allah sebutkan ada 2 perbezaan. Lafaz pertama, selepas huruf dal ada huruf ya, dia panggil Yahudi. Hanya sekali sahaja Allah sebut di dalam Quran. Contohnya ada pada ayat surah Ali Imran ayat nombor 67, iaitu ayatnya berbunyi makana Ibrahimu Yahudiyya. Selebihnya ada 7 kali di dalam Al-Quran. Ni kalau tuan-tuan ada nota yang Yahudi tu, kita boleh buka dekat permulaan dia. 7 tempat Allah menyebut kalimah Al-Yahud. Dia tak ada ya, dia sekadar huruf dal saja. Al-Yahud ada 7 kali. Nak tahu 7 kali di dalam surah apa? Yang pertama Al-Baqarah 133, 120, Al-Maidah ayat nombor 18, 51 sampai At-Taubah ayat 30. Perkataan Al-Yahud.
Kemudian saya ada letakkan contoh ayat itulah. Contohnya ayat berbunyi waqalatil yahud walan tarda ankal yahud. Okey, dah selesai. Okey, 8 tempat ini ataupun lafaz ungkapan al-yahud ataupun yahudi semuanya berada dalam surah Madaniyah. Okay. Kemudian selain itu dalam Al-Quran perkataan penyebutan Yahudi tadi lafaz Yahudi, tapi selain lafaz al-yahud dengan Yahudi ada lagi tak kalimah lain yang kita jumpa surah Jumaah tadi tu? Yang ini kadang-kadang Allah guna kalimah hadu 10 kali. Salah satu dalam surah apa? Al-Jumaah yang kita baru baca tadi, ayat yang ke-6. Yang 9 lagi tu nak jumpa kat mana? Dalam nota tu ada. Kita telah letakkan 10 kali itu dalam surah apa? Inilah contohnya. Surah Al-Baqarah ayat 62, An-Nisa 46. Okey, dalam nota kalau kita jumpa depan tu 262 bermaksud nombor surah yang kedua ayat 62. Okey, tuan boleh tengok ayat-ayat ni sekali lagi boleh jumpa dekat satu lagi maklumat, iaitu perkataan hadu ada 10 kali. Kadang-kadang Allah menggunakan ungkapan hudana sekali saja pun merujuk kepada Yahudi, dan 3 kali dalam Quran Allah menggunakan perkataan hudun 3 kali. Okey, 3 kali hudun ni di mana? Okey, saya tak bawakan, tapi kita boleh carilah 3 kali tu. Jadi jumpa perkataan hud, tuan-tuan jangan ingat Nabi Hud semata-mata. Memang ada surah Hud, tapi Hud dekat situ merujuk kepada Yahudi. Saya bawa contoh ayat 135 dengan 140. Contohnya Allah kata apa? Wa qalu kunu hudan. Apa perkataan? Wa qalu kunu hudan. Hudan dekat situ bukan Nabi Hud, merujuk kepada Yahudi. Ataupun ayat nombor 140 tu, wa ya'qub wal asbat kanu hudan. Jadi kalau jumpa kalimah-kalimah ini dalam Quran, dia merujuk perbahasan tentang Yahudi. Okay, apa bedanya Pak dengan Bani Israel? Okay, begini, mudah saja, jangan terkeliru. Semua Yahudi mereka berasal daripada Bani Israel, tetapi Bani Israel bukanlah Yahudi. Pehek ni. Bani Israel bukanlah Yahudi, tetapi Yahudi daripada susur galur Bani Israel. Sebab kalau kita kata Bani Israel itu Yahudi, kita akan kata Nabi Yaqub Yahudi, kita akan kata Nabi Musa Yahudi. Perkataan Yahudi Allah tidak gunakan pada mana-mana zaman, melainkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah baru Allah gunakan kalimah al-Yahud. Sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad semua guna Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Jadi kena ingat, Bani Israel itu tak semua jahat, ada yang baik. Sebab tu kita tak kata Bani Israel adalah Yahudi, tetapi Yahudi berasal daripada Bani Israel. Okey, jelas? Okey, kemudian kita kembali kepada ayat tadi. Dalam ayat tadi Allah mengatakan, Allah cabar orang Yahudi, kalau kamu kata kamu kekasih Allah, maka cubalah kau minta mati. Betul tak? Kalau mereka kata mereka kasih Allah, tentulah kalau mati nanti dapat nikmat kubur. Betul tak? Dapat masuk syurga. Okey, saya sebutkan beberapa tempat lain tentang anggapan orang Yahudi. Okey, dalam nota kita akan jumpa dekat ciri yang ke-40. Ciri yang ke-40, orang Yahudi ini mereka menganggap mereka adalah anak Allah dan kekasih Allah. Kita percaya tak?
Dalam Quran, bukan Yahudi saja, Ahlul Kitab, mereka menganggap mereka ni manusia pilihan Allah. Sampai mereka kata apa? Kami anak Allah, kami kekasih Allah. Nak tengok ayat berapa? Allah disebut dalam suratul Maidah ayat nombor 18, muka surat nombor 111. Okey, ayat tu tuan boleh baca ayat tu. Saya baca pendek saja. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibbah. Dan mereka kata apa? Dan orang Yahudi dan Nasrani itu berkata, jumpa perkataan Yahud dengan Nasrani itu kata apa? Kami ialah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Ini dakwaan mereka. Lalu Allah jawab balik. Allah tak kata, kalau kau mengaku kamu Ahlul Kitab adalah kekasih Allah, anak-anak Allah, mengapa ada di kalangan kamu yang telah kami siksa mereka? Apa di antara contoh orang Yahudi ini yang Allah telah siksa mereka di kalangan Bani Israel? Allah pernah jadikan keturunan nenek moyang mereka menjadi apa? Menjadi kera. Ada yang Allah tukar mereka menjadi khinzir. Ada. Buka dalam suratul Maidah. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kamu semua dakwa kamu adalah anak Allah dan kekasih Allah, kenapa ada di kalangan umat kamu yang kami telah azab dia? Okey, jalan kat situ. Okey, kemudian orang Yahudi ni, mereka bangga mereka menjadi Yahudi. Ini tetap boleh jumpa dekat ciri nombor 14. Dan nanti tengok balik pada nota tu. Kita boleh rujuk dalam suratul Baqarah ayat 94. Ini semua ayat Quran. Jadi tu tengah bimbang, kita tak lari tajuk, kita masih fokus tentang Al-Quran. Okey, contoh Allah Ta'ala kata apa? Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunillah min dunin nas fatamalnaul mauta in kuntum sadiqin. Allah Ta'ala kata, Muhammad, kau cakap dekat orang Yahudi Madinah, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu di sisi Allah, tak ada orang lain boleh ambil syurga tu melainkan kamu. Tengok orang Yahudi ni punya belagaknya dia, sampai dia cakap apa? Syurga ni milik kami. Selain daripada kami, bukan agama Yahudi, bukan bahasa Yahudi, bukan syurga tu bukan milik mereka. Ini bukti dia. Jadi Allah Ta'ala kata apa, Muhammad, kalau mereka cakap macam tu, maka cabar kepada mereka supaya mintalah mati. Betul tak? Kalau mereka kata mereka ahli syurga lah, silakan mati. Okey, jelas. Okey, kemudian kita tengok satu lagi ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Allah Ta'ala sebut apa? Orang Yahudi kata apa? Wa qalu la yadkhulul jannata illa ma kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ahlul Kitab ni, Yahudi ke Nasrani ke, mereka kata apa? Tidak sama sekali akan masuk syurga melainkan orang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. Sebab tu agama lain dia pandang Islam ni tidak ada apa-apa. Tengok orang Yahudi dia pandang. Jelas ya? Okey. Kemudian ciri yang keenam, punya jahatnya Yahudi ni, mereka anggap neraka tu main-main je. Okey. Macam mana mereka cakap? Kita jumpa dekat suratul Baqarah ayat nombor 80. Allah Ta'ala kata apa? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadhtum 'indallahi ahda falan yukhlifallahu ahda am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Okey, orang Yahudi ni kata apa? Mereka berkata, kami tidak sama sekali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Tengok orang Yahudi kata apa? Alah, kalau kami masuk neraka pun sekejap je, dia cakap. Ya. Siapa yang kata? Orang Yahudi. Sebab waktu Nabi sampai ke Madinah, okey, sudah ada orang Yahudi. Sekeliling Madinah sudah ada orang Yahudi. Jadi cara nak dakwah ke orang Yahudi ni, sebab orang Yahudi ni
mereka memandang bangsa Arab ni lekeh. Nanti kita akan jumpa ayat yang berikutnya. Jadi dia punya sampai bangga dia tu, sampai dia boleh main dengan api neraka. Kalau masuk sekejap dia kata. Lepas tu Allah Ta'ala minta Nabi jawab, katakan Muhammad, bila pula Tuhan berjanji dengan kau kalau kau masuk neraka? Sekejap je. Bila ada agreement tu? Bila ada perjanjian tu? Kita boleh faham tak maksud dia? Okey. Tuan-tuan, ada pentafsiran ayat mengatakan seperti mana kata Al-Imam Ibn Kathir, orang Yahudi ni dia kata, alah 40 hari je masuk neraka. Itu pendapat lah. Okey, kita tengok satu lagi ciri. Orang Yahudi ni, apabila dia kata dia anak Allah, dia kekasih Allah, dia akan masuk syurga, mereka telah membuat satu polisi, boleh buat apa saja kepada yang bukan Yahudi. Yang ni kita kena tengok ya. Ayat dia mana? Dalam surah Al-Imran ayat 75 muka surat 59. Okey, ayat ni kita boleh baca panjang sikit lah, tapi saya terus pergi kepada terjemahan sebab nak jebak waktu. Dalam kalangan ahlul kitab ada orang yang kau amanahkan dia simpan sejumlah besar harta sekalipun, dia akan jaga amanah tu. Maknanya tak semua orang Yahudi ni jahat. Ada yang dia jaga integriti ni. Dia jaga. Kalau kita berniaga dengan dia, dia jaga betul-betul wang ringgit tu, dia jujur. Tetapi Allah Ta'ala kata, dan ada pula antara mereka yang kalau kau amanahkan dia menyimpan satu dinar pun, dia takkan kembalikan kepada kamu kecuali kau selalu menuntutnya. Allah kata, tapi ada pula orang Yahudi yang lain ni, Ahlul Kitab ni, mereka ni kaki pembohong. Kalau bab berniaga, bab ni seboleh-bolehnya dia akan ambil duit kamu. Kalau kau minta dia simpan duit pun, dia tak nak kembalikan. Itu Allah kata ada yang baik, ada yang jahat. Okey, kenapa yang jahat tu buat macam tu? Allah kata yang demikian itu ialah kerana mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang yang ummi. Nampak tak mereka punya polisi? Mereka pegang apa? Selain daripada orang Yahudi, kami tak ada dosa pun Allah akan bagi kalau kami nak buat apa. Ummi kat situ merujuk kepada orang Arab yang ummi. So mereka boleh ambil tanah orang, mereka boleh bunuh orang. Ada mereka kisah. Quran dah cerita lama dah. Cuma orang Islam saja yang tak buka matanya. Okey, jelas tuan-puan? Lepas tu saya ambil satu lagi ciri. Ini ciri nombor 28. Minta maaf lah dia agak saya tak ikut susunan, tapi saya nak ikut dia punya konteks dia. Okey, orang Yahudi ni mereka menganggap semua agama selain Yahudi, agama tu tidak benar. Maknanya Yahudi ni bukan bangsa saja dia juga adalah agama, dia juga adalah bangsa. Okay, tengok Allah Ta'ala kata apa dalam surah Al-Baqarah ayat 135 muka surat 21. Allah mengatakan wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu. Mereka kata apa? Ahli kitab dan Yahudi Nasrani kata apa? Jadilah kamu penganut agama Yahudi atau Nasrani, pasti kamu akan dapat hidayah. Mereka cakap apa? Kalau kau nak berada jalan yang lurus, kau ikut agama Yahudi atau Nasrani. Jadi ahli kitab ni menganggap apa yang dibawa oleh bangsa Arab seperti mana Nabi SAW bawa, semuanya itu bukan agama yang benar. Yang benar agama apa? Agama Yahudi. Maknanya Yahudi ini bukan sekadar bangsa, tapi dia juga merujuk kepada agama. Okay, kita nak tengok cahat dia ni macam mana, itu kena sambung minggu depan. Cukuplah tu. Tuan-tuan dah solat panjang-panjang, tengok baca tadi pun dah tak larat dah. Jadi cukuplah 20 minit. Tapi tengok nota, insya-Allah minggu depan kita akan bongkarkan lagi
apa dosa-dosa orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia tahu dia buat dosa tau. Sebab tu adakah mereka sanggup nak minta mati? Itu kita akan jumpa nanti pada ayat yang ke-7 minggu hadapan. Sebelum saya tamatkan, ada lagi yang belum bayar nota, sila jelaskan bayaran tuan-puan ya. Sebab masih lagi tak cukup. Okey, RM23 boleh bayar secara 23 kali insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.